Okey, baik. Jam telah pun menunjukkan pukul 9.05. Mari kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat pagi. Pagi, cikgu. Cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Okay, apa khabar awak semua Cikgu. pagi ini? Adakah awak semua telah pun bersedia untuk meneruskan sesi pembelajaran kita yang kali pertama? Iaitu topik yang pertama, kemahiran saintifik. Okey. Jadi saya nak mulakan penerangan. Awak semua boleh mula mutekan mikrofon awak agar tidak terganggu kita punya sesi PDPR pada hari ini. Terima kasih kepada murid yang telah pun memberikan nama sebagai tanda hadir pada hari ini. Saya ulang sekali lagi, diminta untuk mutekan terlebih dahulu mikrofon awak. Awak tekan simbol ni dahulu. Okey, kita mutekan terlebih dahulu supaya tidak terganggu sesi penerangan yang akan saya berikan sebentar saja lagi. Okey. Baik, terima kasih. Okey. Terima kasih, cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih, cikgu. Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan masuk topik yang pertama iaitu topik kemahiran saintifik. Okey. Sama seperti tahun lepas, tetapi pada tahun ini kita akan belajar kemahiran saintifik secara lebih mendalam lagi. Okey, baik. Sebelum tu saya mutekan terlebih dahulu ya. Okey, baik. Okey. Pada tahun ini kita akan belajar kemahiran saintifik dengan lebih mendalam. Okey. Kenapa kita perlu belajar kemahiran saintifik? Okey, kita perlu belajar kemahiran saintifik. Okey, ini adalah kerana sebagai seorang saintis muda, kita perlu mempunyai kemahiran yang dinamakan sebagai kemahiran saintifik. Okay, kenapa saya katakan awak sebagai saintis muda? Ya, awak Okey, kenapa saya panggil awak saintis muda? Kerana kita sebagai seorang murid, kita akan belajar sains sehinggalah kita ke sekolah menengah. Kita semua adalah saintis muda. Kerana kita akan menjalankan penyiasatan, kita akan menjalankan eksperimen dan sebagainya. Okey, jadi mulai saat ini saya nak awak semua tanamkan dalam diri awak bahawa awak adalah seorang saintis muda. Baik. Okey, selamat datang. Sudahkah anda bersedia? Pastikan ada bersama alat tulis dan juga buku nota. Okey, untuk awak buat catatan. Okey, mari kita mulakan. Baiklah, dalam topik 1 bagi sains tahun 2 adalah kemahiran saintifik. Okey, kemahiran saintifik terbahagi kepada 2 iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Okay, sebagai seorang saintis muda, kita perlu ada 2 kemahiran ini, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Baiklah, apakah itu kemahiran proses sains, apakah itu kemahiran manipulatif? Kenapa kita perlu belajar? Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama, kemahiran proses sains. Okey, pada tahun ini, pada tahun 2021 ada akan belajar 4 proses kemahiran proses sains terlebih dahulu. Kerana apabila anda meningkat dewasa, contohnya seperti di tahun 4, 5 dan 6, anda akan belajar 12 kemahiran proses sains. Tapi untuk tahun 2, awak belajar 4 dahulu. Iaitu yang pertama, memerhati,
Mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, dan yang keempat, berkomunikasi. Okey. Jadi kita akan tengok satu-satu. Macam mana nak buat memerhati, macam mana nak mengelas, macam mana nak mengukur dan menggunakan nombor, dan macam mana nak berkomunikasi. Okey. Okey, saintis muda sekalian. Kemahiran yang pertama, kemahiran proses sains yang pertama, iaitu memerhati. Siapa yang menggunakan ID personal, saya perlu approvekan supaya anda boleh masuk. Kalau anda menggunakan ID GC masing-masing, saya tak perlu approve. Okey, teruskan. Baik. Kita tengok kepada kemahiran proses sains yang pertama, iaitu memerhati. Okey. Pernah tak dalam kelas awak buat nakal ataupun awak bising? Cikgu awak perhati je awak. Cikgu awak perhati je awak. Dia perhati, dia tengok awak. Kemudian dia dengar awak buat bising. Itu dia memerhati. Kerana memerhati adalah satu kemahiran menggunakan 5 deria. Baik. Saya berikan awak peluang untuk awak sebutkan kita ada berapa deria. Cepat. Kak, jawab. Ha? Betul. Tak, saya tanya ada berapa? Ada berapa deria? 5. Ini topik tahun 1 Topik 5. lepas awak dah belajar. Hanya kita ada 5 deria. 5 deria. 5. Penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. Ada 5 deria. Ni, penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. Okey, ini awak dah belajar tahun lepas, tahun 1, ingat lagi tak? Tadi saya ada dengar orang kata mata, telinga, itu bukan deria, itu organ. Organ mata, deria dia penglihatan. Organ telinga, deria dia pendengaran. Organ hidung. Organ hidung, dia punya deria dia bau. Organ kulit, deria dia sentuhan, dan yang terakhir deria rasa. Apakah organ bagi diri rasa? Siapa boleh beritahu saya? Makan cepat. Ya, betul dah. Mereka tepukan untuk diri sendiri. Okey. Inilah dia 5 deria yang digunakan untuk memerhati. Tetapi bukanlah, contohnya saya suruh awak buat. Okey, cuba awak perhatikan sebatang pen. Okey, awak perhatikan sebatang pen. Okey. Okey, awak nampak Okey, cuba awak perhatikan. Saya kata cuba awak perhatikan sebatang pen. Tadi saya kata kalau nak buat pemerhatian, kena gunakan 5 deria. 5 deria. Okey, 5 deria. Jadi yang pertama tadi adalah melihat. Okey, melihat warna hitam. Okey, yang kedua menyentuh, sentuhan, dari sentuhan. Dia rasa macam keras-keras. Kemudian yang ketiga, saya kata tadi menghidu. Okey, awak pun hidu. Okey, tak ada bau. Okey, yang keempat, dengar. Agak awak logik tak kita nak dengar? Dengar pen, logik tak? Tak. Kalau awak tengok ada orang dengar pen, Tak. logik tak? Tak. Tak logik. Ada beberapa ketika kita pilih apa deria yang sesuai untuk kita buat pemerhatian. Satu lagi, merasa. Takkanlah saya nak rasa pen kan, takkan saya nak jilat pen. Kan? Tak logik kan? Jadi untuk buat pemerhatian, kita pilih apakah deria yang sesuai untuk kita buat pemerhatian. Okey, saya ada contoh. Sekejap saya tunjuk. Okey. Cuba awak lihat, kita ada buah oren dan juga buah anggur. Okey, buah oren dan juga buah anggur. Arahan saya, cuba anda semua buat pemerhatian terhadap buah oren dan juga buah anggur.
Okay, mari kita buat perhatian terhadap buah oren dan buah anggur bersama-sama. Jangan main, jangan. No. Rasa. Jangan Min. Rasa. Okey. Rasa. Okey, baik. Ni tadi buah oren dan juga buah anggur. 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 Nampak anggur? Nampak tak? Ni anggur kan? Anggur. Buah oren. Okey, buah oren dan juga buah anggur. Oren dan anggur. Okey, kita pilih satu dulu. Oren. Okay, yang mula-mula kita gunakan dari apa tadi? Nama? Sentuhan. Ya, melihat, penglihatan. Okey, kita tengok dia. Kita tengok. Okey. Dia berwarna apa ni? Warna apa ni? Oren. Nama buah oren. Warna oren. Kalau anggur pula warna apa? Kalau anggur warna anggur ke? Anggur warna anggur. Kan, oren warna oren, anggur warna English, Melayu dia apa? Kenapa saya ada dengar bantuan dari luar tu? Okey, oren berwarna oren dan anggur berwarna ungu. Okey, purple tu English. Baik, yang kedua, selain daripada penglihatan, kita nak guna daripada apa lagi? Sentuhan. Kelima tadi? Sentuhan. Okey, baik. Terima kasih Mia. Okey, kita gunakan daripada sentuhan menggunakan kulit. Kita pun sentuh. Okey. Sentuhan. Kita gunakan kulit, kita sentuhan. Kita sentuh kulit dia. Dia macam apa? Menggerutu. Kulit dia ni menggerutu. Kan? Sebab dia tak rata kan? Dia rasa menggerutu. Okay, menggerutu. Itu untuk buah oren. Kalau anggur pula, dia rasa menggunakan tangan, dia rasa macam licin. Kan? Licin je. Okay. Okay, yang ketiga, diri apa lagi yang boleh digunakan? Selain daripada Rasa bau. bau. Okay. Kita bau. Kalau buah oren. Okay, saya tidak bau. Tak ada bau. Bau apa? Nak cuba awak bau. Bau. Okay. Mana boleh bau? Okay, buah oren dia bau. Boleh lah, saya ada bau. Bau sedap lah, bau buah. Okey. Manakala buah anggur pula. Okey, kalau buah anggur, cuba awak bau. Cuba saya bau lah. Saya bau. Okey, tak ada bau. Okey, boleh. Yang ketiga, bau. Yang pertama tadi melihat, kemudian kita dah pun menyentuh. Okey, yang keempat pula, Makan. Okey, merasa. Okey, betul. Okey, baik. Kalau selalunya buah oren dia rasa apa? Oren selalunya rasa dia buah kadang-kadang manis, kadang-kadang asam. Dia kadang-kadang manis, kadang-kadang asam. Okey, bila awak pergi supermarket, kalau awak pandai pilih, dapatlah manis. Awak salah pilih, dapat yang asam pada muka. Okey, dan yang terakhir, apa satu lagi? Ada 5 kan? Kita dah 4. Satu lagi, apa lagi? Yang terakhir. Apa jadi yang kelima? Kita dah melihat, kita dah merasa, kita dah menyentuh, kita dah menghidu, dan satu lagi? Mendengar. Okey, logik tak? Logik tak? Awak tengok saya buat. Logik ke kita nak mendengar? Logik tak? Tak logik, tak ada. Logik. Tak ada. Tak dengar, tak logik. Jadi kita boleh menggunakan 4 sahaja area untuk memerhati buah oren dan juga buah anggur. Baik, okey. Kita teruskan. Di sini. Okey. Okey, kita telah pun membuat pemerhatian. Okey,
sebagai seorang saintis muda, kita telah pun membuat pemerhatian terhadap buah oren dan juga buah anggur. Okay. Dan kita dapati kita boleh buat kita boleh gunakan diri penglihatan, kita boleh gunakan diri bau, dia boleh menggunakan diri sentuhan, rasa, tetapi tidak bagi pendengaran. Kalau ada awak ada nampak orang mendengar buah kan, bermaksud dia apa tu, kalau dia tengah dengar buah oren, maksudnya orang tu apa? Orang tu tak betul. Tak betul. Betul. Ya, Kemudian teruskan. Kita pergi ke Mengelas kemahiran asing yang kedua, iaitu mengelas kan. Kita dah pun belajar memerhati, memerhati ni kita dah belajar. Kemudian kita tengok mengelas pula. Mengelas, apa itu mengelas? Kelas 2 5 ke? Kelas 2 intan ke? Bukan. Mengelas ni adalah kemahiran di mana awak kumpulkan ataupun awak asingkan. Cuba awak tengok gambar-gambar yang terdapat pada skrin awak tu. Kita ada ayam, kita ada bunga ros, kita ada apa ni? Durian. Durian. Kita ada durian, kita ada harimau, kita ada ular dan juga kita ada pokok kaktus. Okey. Ada buah ada bunga Cuba ros. awak fikir macam mana kita nak kumpulkan dia. Cuba awak fikir macam mana kita nak kumpulkan dia. Apa yang sama? Cuba awak tengok dalam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 6 gambar ni, apa yang sama? Kita nak kumpulkan ni. Kita tengok dulu apa yang sama. Ada orang jawab haiwan dan juga tumbuhan. Kalau haiwan, kalau haiwan kita ada harimau, kita ada ular, kita ada juga ayam. Tumbuhan pula kita ada bunga ros, kita ada durian. Kita telah berjaya mengumpulkan haiwan dan juga tumbuhan. Bagus. Kemudian kemahiran yang ketiga iaitu kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Ni semua orang ada kan? Ini apa ni? Baris. Okey, semua orang ada. Awak tak pernah guna kan tahun lepas? Guna? Tak guna. Guna ke? Benimbang. Bila awak guna ni? Dekat mana awak boleh jumpa? Yang tu awak beli durian. Saya juga. Dekat mana awak jumpa? Bila beli durian dia timbang guna. Timbang untuk menimbang buah sayur dan sebagainya. Kat mana awak jumpa? Selalunya dekat supermarket ada. Dekat pasar, dekat supermarket orang buat timbang. Contohnya beli ayam. Dia beli ayam seekor, dia pun timbang. Dapat berapa kilo, bayar. Ini namanya adalah penimbang. Kali ini pula, apa ni? Ni siapa tahu nama dia? Kausan. Bukan jak. Jak salah. Dia nampak macam jak tapi dia bukan jak. Ya, saya dengar orang jawab betul. Ini panggil dia sebagai Bika. Okey, sebut nama sama-sama dengan saya. Bika. Bika. B-I-B-K-A-R. Bika. B-I-B. B-I-B-K-A-R. Bika. Dia ada senggatan. Ini kita panggil senggatan tau. Yang garis-garis ni. Nak menentukan berapa mililiter dia. Ini senggatan. Okey, teruskan. Okey. Jadi, bukan semua alat kita boleh gunakan pembaris tau. Kita nak ukur dia. Contohnya macam kalau buku boleh lah kita ukur pakai pembaris untuk menentukan dia punya ketebalan kan. Kalau pisang kita nak ukur pembaris juga. Penimbang. Pisang nak guna kan? Timbang. Ya. Penimbang. Okey.
Okey, kesan kita gunakan penimbang. Okey, manakala stok pula, stok yang panas. Kita nak pakai apa? Cuba tengok. Termometer. Termometer. Pandailah awak. Okey, kita menggunakan termometer. Termometer ni adalah alat untuk mengukur suhu. Tapi sekarang ni dah canggih. Kita pakai mesin je yang misalnya dekat dahi tu kan, tekan. Dapatlah berapa suhu kan. Itu dah canggih. Termometer ni adalah termometer untuk percaya. Awak boleh jumpa dekat Amal Sains. Nanti kita akan belajar program bilik sains. Saya tayangkan video Amal Sains awak tu nanti pada minggu depan kot. Okey. Dan yang terakhir, macam mana kita nak mengukur orang yang sedang berlari? Adakah kita menggunakan penimbang? Adakah kita menggunakan pembaris? Menggunakan termometer? Macam mana kita nak? Jam beranding. Jam beranding. Ya, jam beranding. Okey, ini kita panggil dia sebagai jam beranding. Mengukur kelajuan seseorang yang sedang berlari. Selalunya digunakan ketika hari sukan. Okey. Selalunya digunakan ketika hari sukan. Kalau awak tengok masa tahun lepas yang awak ada lomba lari, cikgu-cikgu semua pegang alat tu. Sebab apa? Nak tengok siapa yang paling maju. Adakah berjaya memecahkan rekod dunia? Mana tahu? Kan? Contohnya Ali lari laju, dia dapat pecahkan rekod dunia. Macam mana nak tunjukkan bukti? Tunjukkan melalui jam beranding ni lah. Okey, dia berlari selama ataupun dia lari dengan kelajuan 100 km sejam. Okay. Contoh. Itu dia. Macam mana kita nak mengukur dan menggunakan ukur? Kita menggunakan alat-alat yang sesuai untuk objek-objek yang sesuai. Okey, seterusnya. Dan yang terakhir, untuk KPS, kemahiran sains, kemahiran yang terakhir adalah berkomunikasi. Okey, awak nampak gambar tadi ni kan? Tadi kan awak dah tengok kan? Ayam, kemerut, harimau, durian, ular dan juga kaktus. Okey, tadi awak dah tengok. Tapi sekarang ni kita nak persembahkan apa yang awak kumpulkan tadi dengan lebih sistematik. Tadi awak dah kumpulkan mengikut haiwan dan juga tumbuhan. Okey, haiwan kita ada harimau, kita ada ular dan juga ayam. Manakala tumbuhan pula kita ada bunga ros, kita ada durian dan juga pokok kaktus. Okey, jadi macam mana kita nak tunjukkan di atas kertas dengan cara yang lebih sistematik? Adakah awak nak tulis, awak nak lukis bunga harimau? Contohnya, awak apa yang awak katakan dalam kertas nanti awak lukis dalam harimau. Awak lukis harimau ular. Bukan, awak akan buat dalam bentuk ni. Ini kita bagi bentuk apa ni? Siapa tahu bentuk apa? Ini bentuk kotak-kotak ni kita panggil bentuk apa ni? Jadual. Ya betul, jadual. Okey, ini kita panggil bentuk jadual. Okey, tadi awak dah kumpulkan tapi tak sistematik lagi. So, jadi awak buatlah jadual untuk tunjukkan, persembahkan data awak itu. Okey, dalam bentuk jadual. Okey, haiwan ada ayam, harimau, ular, tumbuhan. Kita ada bunga ros, pokok durian dan juga pokok kaktus. Okey. Selesai satu kemahiran. Tadi, selesai satu kemahiran proses sains selesai. Sekarang ni kita nak tengok kemahiran manipulatif pula. Apa beza kemahiran manipulatif dengan kemahiran proses sains? Mari kita lihat. Okey, kemahiran manipulatif adalah kemahiran yang digunakan semasa amali sains. Okey. Siapa tahu apa maksud amali? Eksperimen. Ya, eksperimen, penyiasatan dan sebagainya. Okey, amali sains ni adalah di mana awak sendiri yang melakukan eksperimen. Okey, bukan kita tengok dalam video ke, bukan. Kita baca dalam buku ke, bukan. Awak sendiri pegang. Awak pegang bika, awak pegang termometer, awak pegang sendiri. Itu kita bagi dia sebagai amali. Kita kena ada kemahiran juga. Kalau kita tak ada kemahiran, kita main pegang je bika, kita main pegang je termometer, tiba-tiba pecah. Dalam termometer ada merkuri. Merkuri itu bahaya. Siapa yang terhidu merkuri boleh pengsan.
Jadi macam mana kita nak mengendalikan termometer contohnya dengan betul? Mari kita belajar sama-sama. Besar sampai kecil tak kira rambut. Okay, kemahiran manipulatif. Tak video dah semua. Ini okey. Ini untuk Baik, sebelum itu. Sebelum saya terlupa. Sorry. Okay, sebelum kita teruskan lagi kepada kemahiran manipulatif. Okay, kita telah pun selesai kemahiran proses sains. Baik, sekarang ni saya buka kepada soalan. Siapa mana-mana murid yang ada soalan boleh bertanya kepada saya sekarang. Okay, sebelum kita masuk kemahiran manipulatif, siapa yang ada soalan mengenai kemahiran proses sains boleh tanya pada saya sekarang. Okey, boleh buka mikrofon, tanya soalan. Apa dengar lah. Aisyah ikut. Ya, ada soalan? Sudah selesai. Mama terima tadi. Tengok ada soalan tak dekat ruangan chat. Okey, cikgu kenapa suara tak jelas? Ada yang tak mute. Suara saya jadi tak jelas sebab ada orang tak mute. Jadi bukan sekarang, nanti ketika pembentangan saya minta awak mutekan terlebih dahulu. Sekarang ni saya bagi peluang untuk awak soalan kan. Okey, awak boleh buka mikrofon untuk tanyakan soalan. Okay, nanti bila saya bentangkan nanti awak mutekan balik. Okey, siapa yang ada soalan? Hafiz Iman. Besar betul mengok Hafiz Iman semalam tidur pukul apa Hafiz Iman? Entah, kau tak dengar. Tadi Hafiz Muiz pun ada menguap tadi saya nampak. Okey, baik. Siapa yang ada soalan? Dia tanyakan saya soalan. Nur Amira Masya. Tak kena. Amira Masya. Kena kaki. Oh, okey. Alia Arisa. Kenapa? Kenapa apa Alia Arisa? Nombor. Okey, sekiranya tiada, saya teruskan ya. Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Baik. Jadi, Soalan tanya je Michelle okey, jadi kalau sekiranya tiada soalan, awak boleh mute balik mikrofon awak. Sekiranya saya minta feedback, awak buka dan kemudian awak tutup balik. Okey. Terima kasih kepada murid yang telah pun mute. Okey, kita teruskan. Baik, tadi awak dah belajar mengenai kemahiran proses sains, dia lihat kemahiran manipulatif pula. Okey, saya ada kata tadi kemahiran manipulatif adalah kemahiran di mana awak mengendalikan peralatan ketika awak menjalankan eksperimen. Saya dah ceritakan bahaya kalau kita tidak berjaga-jaga. Contohnya seperti termometer. Dalam termometer ada merkuri. Kalau pecah, kita terhidup, kita terbau, kita boleh pingsan. Bahaya. Jadi kita nak belajar macam mana kita nak mengendalikan eksperimen dengan betul. Okay. Belakang? Alamak. Okay, baik. Ini adalah gambar yang saya ambil di dalam buku teks awak. Okay. Seperti yang kita tahu, awak semua belum dapat lagi kan buku teks. Nanti bila buka sekolah baru dapat kan? Belum. Okey, tetapi yang saya pakai sekarang ni adalah dia punya buku teks digital di mana saya download. Okey, guru kelas awak ada bagi link. Kemudian saya tekan link tu, saya boleh download buku teks. Okey, satu buku teks saya dapat. Okey, jadi siapa yang belum download boleh download buku teks. Okey. Saya akan banyak menggunakan contoh di dalam buku teks sebab soalan di PSR banyak ambil ada buku teks. Okey, kemahiran manipulatif. Okey, kita tengok kemahiran manipulatif adalah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains.
Kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Okey, kita tengok kemahiran yang pertama. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Okey, cuba awak tengok murid ni macam mana dia menuang cecair. Okey, dia akan pastikan tiada cecair yang tumpah di atas meja. Nampak cecair itu warna hijau. Bila dia tuang, tak ada pun cecair yang tumpah di atas meja. Okey. Okey, kita menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Spesimen ni apa spesimen? Spesimen ni adalah bahan apa yang kita nak uji. Kalau macam dalam gambar ni, ikutlah. Okey, tengok macam mana dia mengendalikan spesimen hidup kebun. Okey, dia ambil menggunakan dia masa nak ambil tu dia pakai apa ni? Sarung tangan. Dia tak pakai guna tangan direct tangan kulit dia. Dia menggunakan sarung tangan untuk mengambil. Kemudian dia letakkan siput yang hidup ini di dalam tray. Okey. Kemudian dia buatlah penyiasatan, dia nak tengok ada berapa kaki ke, ada berapa, dan tengok dia macam kerang ke. Kemudian selepas membuat penyiasatan, murid ni meletakkan semula siput kebun di tempat di mana dia ambil, macam tu. Okey, jangan kita bunuh pula lepas tu. Kan, kita ambil hidup, kita pulangkan balik hidup-hidup. Okey, itu kalau haiwan ni. Kalau tumbuhan, contohnya saya suruh awak, okey, carikan saya daun berurat selari. Okey, daun urat selari. Kemudian awak pun pergi cari. Awak pun pergi petik. Jangan petik. Awak ambil daun yang dah gugur. Jangan petik daun di atas pokok. Awak ambil daun yang dah gugur. Kemudian awak buat penyiasatan. Bila dah habis penyiasatan, nak letak balik ke tempat dia? Tak payah. Daun tu kan dah gugur. Kita buanglah. Itu yang kedua. Spesimen dengan betul dan cermat. Okey. Nanti kita try buat nanti bila kita dah balik ke sekolah balik. Bila kita dah boleh pergi sekolah, saya tengok, saya nak buat penyiasatan, saya tengok siapa yang salah dengan saya. Okey. Yang ketiga, melakar spesimen peralatan dan bahan sains yang betul. Okey, melakar ni adalah maksudnya melukis. Melakar ni yang betul kan? Melukis. Cuma kalau melakar kita ada label. Ni nampak tak? Dia tarik ni, dia tulis Bika. Tarik air. Okay, nampak tak saya punya ni, mouse saya ni kan? Okey. Dia ada, itu melakar. Kalau macam ini saja, yang tengah ni baru lukis, dia boleh melakar. Bila dia bagi label, baru jadi melakar. Tengok daun, bunga raya dan juga air merah. Okey. Dia akan lukis. Kemudian dia melakar. Dia beritahu ini adalah kelopak. Ini baju dia bunga raya kelopak. Ini Nama lukis ke? itu dia. Okey, melakar. Iaitu melukis dan melabel. Macam mana kita nak melukis dan melabel dengan betul? Okay, saya. Okey. Tadi saya kata melakar adalah melukis dan juga melabel. Okey, kita dah lukis, kemudian kita label. Itu baru kita panggil melakar. Alright. Yang keempat, kemahiran manipulatif yang keempat. Okey, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, mencuci tabung uji. Ini kalau cecair. Okey, cecair ni maksudnya air lah. Okey, tabung uji, dalam tabung uji tu ada cecair. Cecair, contohnya cecair air sirap lah contohnya kan, air sirap. Okey, nak buang dekat mana lebihan dia? Dekat tong sampah? Salah. Dekat dalam sinki.
dan air yang mengalir. Dengan awak betul buang dalam sinki, awak pun tuang dalam sinki tapi awak tak buka paip. Dia kalau nak buang dalam sinki kena pastikan paip dibuka supaya berlakulah pengaliran air itu. Kalau awak tuang dalam sinki, paip tak buka, memang dia bertakung lah itu. Nanti datang semut. Okey, pastikan paip dibuka. Okey, kemudian awak basuhlah tabung uji tersebut dan awak letak balik di tempat yang betul. Tabung uji ni berdasarkan pengalaman saya lepas, banyak murid buat pecah tabung uji. Sebab apa? Sebab dia halus, sebab dia nipis. Okay. Kemungkinan pecah tu tinggi. Jadi pastikan awak mengendalikan tabung uji dengan betul. Okay, ini pengalaman saya pada tahun-tahun lepas. Okay, ramai murid yang buat pecah. Bukan tahun 2 saja, tahun 4, 5, 6 pun ada buat. Sebab dia nipis. Okay. Jadi bila kita dah boleh masuk sekolah, kita dah boleh menggunakan alat-alat seperti ini, pastikan awak berhati-hati ketika menggunakannya. Baik, dan yang kelima, kemahiran manipulatif yang kelima iaitu yang terakhir, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, dalam bilik sains kita ada rak yang telah dilabel macam ni lah. Okay, dekat bilik sains kita, macam kita masuk tahun lepas kan, kita ada labelkan dia, bika ini tempat kata pembesar, ini tempat contohnya tempat apa, berandik, ini tempat kelangkun contohnya kan. Dia dah ada label. Okey, contohnya lepas awak basuh, soalan saya, lepas awak basuh, adakah awak terus simpan? Tidak, awak akan biarkan dia kering dahulu, baru awak simpan di tempat yang lain. Okey, itu yang ada 5 kemahiran manipulatif yang awak perlu tahu sebelum awak menjalankan eksperimen, sebelum awak menjalankan penyiasatan, sebelum awak menjalankan amali. Okey. Jadi sekiranya awak telah berjaya memahir kedua-dua kemahiran ini. Sekiranya awak telah mahir kedua-dua kemahiran ini, tahniah, anda merupakan seorang saintis muda. Okey. Soalan saya, nanti dah besar nak jadi saintis tak? Ke nak jadi artis? Sebab artis lagi kaya ke? Sebelum kita pergi ke soalan, saya buka kepada, sebelum kita pergi ke sebelum kita menjawab soalan. Okey, sebelum kita menjawab soalan, saya buka kepada soalan daripada anda semua. Siapa yang ada soalan boleh tanyakan kepada saya. Okey, setakat ni faham? Kalau faham, kata faham. Faham. Tak faham. Siapa yang ada soalan boleh tanyakan soalan. Faham. Okey, siapa yang ada soalan, saya buka kepada soalan. Sekiranya tiada, kita akan terus menjawab soalan. Okey, sekiranya tiada, kita teruskan. Kita terus menjawab soalan. Okey. Okey. Okey, baik. Mari kita jawab soalan. Okey, tandakan right pada deria yang digunakan untuk membuat pemerhatian dalam setiap situasi di bawah. Okey, yang pertama. Ya, Khalid Firdaus. Khalid Firdaus. Ini gambar ni saya ambil daripada luar memang ada dalam teks. Aku tak nampak gambar tu. Tak nampak? Dia tangan. Kalau tak nampak saya ceritakan. Gambar yang pertama ni adalah gambar seorang kanak-kanak lelaki yang sedang membaca buku. Tak nampak. Ni gambar yang pertama ni kan? Lihat. Yang pertama ni. Nampak? Tunjuk ni lah. Nampak. Nampak. Tak nampak. Cikgu dah Nampak.
Ni gambar yang pertama. Ya. Okay, gambar yang pertama. Cikgu, saya pakai telefon. Nampak cikgu. Nampak cikgu je. Okay, ini adalah gambar yang pertama. Gambar seorang murid ataupun kanak-kanak lelaki yang sedang membaca buku. Okay, yang kanak-kanak lelaki yang sedang membaca buku. Jadi, dia kata gandakan right pada deria yang digunakan untuk buat pemerhatian. Okey, murid lelaki ni yang sedang membaca buku, adakah dia sedang menggunakan deria lihat ataupun deria dengar? Yang sedang baca buku menggunakan deria baca kan. Okey, deria lihat. Kemudian gambar yang kedua, murid lelaki yang sedang memegang buah durian. Durian yang belum dikupas. Tadi kita menggunakan deria apa? Deria bau. Kalau dah dikupas, barulah kita menggunakan deria rasa. Tapi ini belum kupas. Takkan awak nak rasa durian yang tajam menggunakan lidah? Buka lagi. Okey, gambar yang ketiga. Orang kanak-kanak perempuan sedang makan aiskrim. Dia yang deria rasa. Okey, bagus. Dan yang terakhir, orang nak lelaki orang kanak-kanak sedang mendengar muzik. Orang kanak-kanak lelaki yang sedang mendengar muzik, bukan deria bau ataupun deria dengar. Semua. Okay, baik. Kemudian kemudian satu lagi soalan. Jelaskan haiwan berikut kepada kumpulan yang betul. Kita ada ni soalan ni kata kelaskan ataupun kumpulkan dia. Kumpulkan kepada kumpulan yang betul. Ada buaya, lembu, badak, arnab, harimau, ikan paus, penyu dan dugong. Okey, dan diberikan 2 kotak, hidup di darat, hidup di air. Okey, mula-mula buaya dahulu. Buaya hidup di darat ke hidup di dalam air? Air. Buaya. Air dan Air. Okey, buaya hidup di air. Kalau badak pula, badak hidup di Darat. ya, di darat. hidup di darat. Harimau Darat. juga di darat. Penyu Air. hidup di air. Lembu Darat. di darat. Arnab Darat. juga di darat. Paus dalam air, dan yang terakhir sekali adalah dugong. Dugong hidup di mana? Dalam air. Ibu dia kan. Okey. Tak faham lagi ke dah baik kali dah. Okay, Tania, awak berjaya mengelaskan haiwan berikut kepada kumpulan yang betul. Awak berjaya kumpulkan dia. Mana yang hidup kat darat, mana yang hidup kat air. Okey, itu saja pada hari ini. Awak telah pun habis topik 1 iaitu kemahiran saintifik. Pada topik akan datang iaitu kemahiran akan datang adalah peraturan bilik sains. Okey, peraturan bilik sains saya akan tunjukkan video nanti. Saya akan tunjukkan video bilik sains awak nanti. Jadi untuk hari ini kita dah pun selesai topik 1. Siapa yang ada soalan boleh tanyakan saya soalan. Tak ada. Tak ada. Cikgu. Cikgu. Okey, saya buka pada soalan. Sebab kita telah pun habis satu topik hari ni Telah habis satu topik. Okay, kita telah pun habis satu topik iaitu kemahiran saintifik. Okey. Minggu depan insyaAllah kita akan buat Google Meet lagi. Mungkin kita akan buat topik peraturan bilik sains. Saya akan share video peraturan bilik sains nanti. Jadi untuk hari ini itu sahaja. Sekali lagi, ya, siapa ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada.
Saya jelaskan sesi Google Meet pada hari ini adalah sedang dirakam. Saya rakam Google Meet pada hari ini sebab saya nak siapa yang tak dapat join pada pagi ini, bila saya upload dalam YouTube, dia boleh tengok dalam YouTube. Dia boleh, siapa yang terlepas boleh belajar balik lepas ni. Ataupun awak, kalau awak kurang faham juga, awak boleh tengok YouTube nanti, awak boleh belajar sekali lagi. Kalau awak belajar kali kedua, awak lebih faham. Alright. Jadi sahaja daripada saya pada hari ini. Terima kasih semua kerana masuk Google Meet saya. 11 tahun kita tidak berjumpa. Saya nampak ramai yang dah semakin membesar sekarang ni. Dan berotak, dulu rambut handsome, sekarang rambut handsome. Jadi rambut dia kurang dah. Jadi sama-sama kita berdoa agar pandemik ni cepat berakhir dan kita dapat kembali ke sekolah semula. Kita dapat menjalankan amali dan sebagainya. Sekarang ni kita dalam masa bilik sains kan. Program termometer, program uji kan. Dan kita dapat tengok video je tak best, tengok video tak best. Pegang kita nak buat kan. Doa supaya akhir dan kita dapat kembali ke sekolah. Terima kasih cikgu. Asyik. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.